Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So semalam dah pun berlaku sesuatu menarik di Bitcoin seperti mana yang Zul nak Bitcoin lakukan pergerakan untuk kita more secure untuk loran punya pump kita untuk ke higher untuk kita ke major resistance iaitu di around 60 dan 50k. Sebab apa? Pergerakan semalam penting untuk kita close gap. So siapa tahu kita berada di gap dan semalam dah hampir pun close gap tapi tak habis lagi. Nanti tu akan tunjukkan chart apakah pergerakan dan kemanakah arah position buy untuk anda. So let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam iaitu hari Khamis. So hari ni adalah hari Sabtu lah. Hari Jumaat, satu hari bulan baru untuk dalam kripto. So apapun kita akan tengok data untuk last month ataupun data untuk 24 hours untuk candle semalam. So inilah coin market cap. So macam mana kita tengok total market drop lagi daripada tahu untuk minggu lepas kita ada paling tinggi 2.15 trilion. So meaning untuk pagi ni kita berada di 2.0 trilion. So sedikit berlaku pengurangan. Kemudian volume meningkat dengan drastik 111 ke 126. BTC drop daripada 42 ke 41.6. Ethereum sikit drop daripada 19.0 ke 18.9. So secara ringkasnya kita akan tengok rumusan untuk pergerakan semalam iaitu Bitcoin total market drop sebanyak 2.28%. Kita expectation akan berlaku sedikit retestment ke bawah, bukan sedikit rejection, sedikit retestment ke bawah. Kemudian tengok juga ni volume yang tinggi hampir 12%. So ini kita akan nampak candle yang panjang untuk pergerakan drop. So BTC drop sikit 0.9. So ini bukan BTC je drop, expected all coin lain juga turut melakukan dropping yang sama. So tengok harga semasa. So Bitcoin kalau ikutkan semalam ataupun 2 hari lepas kita tengok Bitcoin hampir 48k dan kita dah touch pun 48k dan kemudian kita stabil di kawasan around 47 something. Tapi untuk pagi ni kita berada di 45.7 iaitu berhampiran kita punya untuk close gap untuk hari Jumaat itu iaitu di 45.5k USD dollar. So currently untuk BTC untuk tempoh 24 hours kita drop hampir 3%, 2.97. So bila Bitcoin drop kita expected untuk all coin lain juga turut drop. Ethereum daripada 3.3 drop ke 3.2 iaitu sebanyak 3%. BNB 2%. Solana still lagi melakukan peningkatan good 3.5. Even BTC drop pun dia naik. Nanti kita tengok Solana 124 Zul rasa dah hampir dengan Zul punya kawasan average per unit. Tapi Zul rasa punya average per unit dalam 170. Nanti Zul akan tengok balik. So hari ni kita akan tengok chart Solana. SRP drop 4.75, Cardano drop 3.1 tu 1.15. So kembali negatif profit lah untuk Cardano. Sebab apa? Untuk Cardano tu untuk profit ikan tu punya position di Cardano ialah perlu 1.20 USD dollar. So Luna sikit drop selepas buat all-time high baru 1.83. So AVAX 0.25. So mostly semua sedang melakukan sedikit kejatuhan disebabkan Bitcoin melakukan sedikit correction. So correction yang kita mahukan untuk menjamin kita punya pergerakan ke 51 net resistance kita untuk lebih solid untuk pergerakan yang more ke atas. So nanti jadi chart tu akan terangkan lebih detail. So let's go, kita tengok Fear and Index untuk hari Khamis dan untuk hari Rabu ialah 52. Untuk hari Khamis Fear and Index untuk semalam kita perlu tunggu dalam masa 42 minit lagi iaitu pukul 8 pagi nanti. So ini masa anda tengok review tu dah keluar pun anda tengok aku kata Fear Index tu expected still lagi sama iaitu dalam neutral. Maybe kita akan sedikit drop tapi expected still lagi dalam mungkin bawah 50 sikit ataupun around 50 plus minus 2 aja expected dalam trade lagi neutral. So good untuk secara keseluruhan untuk kita berlaku sedikit cooling down untuk price melakukan push price ke net resistance kita iaitu 51 dan ke around 60k. So let's go, kita pergi chart. So BTC apa yang dah berlaku semalam. So ini adalah kata contingan yang sharekan di Discord channel. So nanti tu akan terangkan di Discord channel. So apa yang tu expectkan tu ada dua tanda ni iaitu biru ni. Dua tanda biru ni adalah expectation untuk di manakah good position untuk anda buy. So siapa yang dah buy macam dekat untuk semalam, video semalam ada good position buy sama ada buy di kawasan ni, first point dan second point. So siapa yang dah buy kawasan ni tak apa, hold saja. Next position kita akan aim buy di kawasan trend line ini. So kita jangan buy banyak, buy sikit je dollar cost average. Jangan all in.
So untuk pergerakan Bitcoin, kenapa pergerakan ini jatuh? So macam tu cakapkan, di BTC kita ada gap yang perlu di close sebelum kita naik atas. Sebab apa? Kalau kita tak close awal ni, kalau kita naik dulu ke atas, meaning correction kita nanti lebih besar. Bila correction kita lebih besar, meaning kita expected bearish momentum more strong. Bila bearish momentum strong, kita akan expected price nak pergi ke atas lagi, naik lebih pada major resistance susah, meaning kita expected boleh berlaku terus bearish market ataupun price more push down ke kawasan 41-42 ataupun worst case balik ke kawasan 34-32k. So untuk hari ni price dah pun hampir close gap, so meaning kita ada minor trend line ni, dan trend line expected ni, so meaning apa yang berlaku adalah possible untuk price breakout lagi untuk expected more drop ke bawah sebelum melakukan kenaikan. Tetapi sekiranya price boleh rebound daripada kawasan ini, iaitu sedikit lagi drop ini, kemudian naik balik, expectation ini akan menunjukkan kita punya bullish momentum amat strong. So meaning next hentian adalah expectation di kawasan 51, iaitu kita punya next resistance. So kalau nak tengok kenapa di 51, kita akan pergi ke chart ini. So untuk chart ni, siapa yang kuota ingat, tengok chart tu kita ada satu kuota channel yang besar ni, tapi kita boleh monitor yang ni. So pergerakan ini kita breakout, so meaning untuk short ke lebih zoom in, kita akan tengok macam mana dia reaksi dengan zoom punya line hijau ni. Line hijau ni breakout, retest, naik, pump, terus naik, kemudian now expected untuk semalam kejatuhan itu betul-betul jatuh di kawasan telan hijau ni. Sekiranya 4 hours, anda tengok 4 hours body, so kita belum tengok lagi 4 hours body close below ni. So sekiranya ini adalah candle pukul 4 pagi tadi, so meaning sekarang pukul 7.20, expected pukul 8 kalau close macam ni, so meaning expected untuk hari Sabtu Ahad ni probably kita akan ada another close ke bawah. So meaning ada another close bawah, expected untuk kena price tu sampai kawasan ni, meaning kita buat close gap, kita buat gap baru, so ini bullish gap. So expected yes price boleh push sedikit lagi kawasan sedikit lower 44 sebelum dia datang balik untuk naik atas. So meaning bullish momentum untuk next week. Apapun kita tengok pergerakan untuk hari ni macam mana, tapi mostly tu expectation kita boleh berlaku sedikit lagi correction untuk push kita punya ke second trend line. So trend line juga ada good 3 position buy, DCA 1, DCA 2 dan DCA 3. Whatever price break kawasan ni, kita akan perlu tunggu pula untuk confirmation tengok bullish strong atau tidak, iaitu di kawasan box ini. Macam mana dapat box ni, swing low to swing high Fibonacci, kita akan dapat golden packet ataupun golden box untuk support kita di kawasan ini. So itulah Bitcoin kenapa drop. So apapun untuk kejatuhan ni, so kata positif untuk pergerakan kita more ke atas. So untuk Bitcoin di daily chart, kita tengok pergerakan kita now, kita dah lost position 46. Kita dah lost position 46 Fibonacci. So expectation kita ada sikit lagi kuota strong support kawasan ni. Yang ini, so meaning kalau sekiranya kita break ni, kalau sedikit momentum ke bawah, tak apa pun, kita hopefully kawasan 44 ni dapat bertahan, iaitu kawasan telah ni, ataupun maybe kita akan drop balik ke kawasan 42, iaitu kawasan ni macam tadi, sampai kawasan ni untuk create bullish gap pula. Expected kita akan melakukan kenaikan untuk push ke 51 dan breakout. So push ke 51 ni adalah more solid, iaitu pergerakan ini akan menyebabkan price iaitu akan buat consolidation atas ni. Bila ada consolidation atas ni, so meaning kita akan buat kata base. So base ini akan menjadi sebagai base untuk price itu push price ke major resistance, iaitu kawasan 61 dan 55. Dan meaning pergerakan ini maknanya pergerakan bawah ini adalah untuk menjaminkan kita punya base di atas ini kuat. So bila base kita akan kuat, meaning kita ada potentially untuk breakout 61. So bila breakout 61, apa yang berlaku, kita akan seperti kita akan ada buat circle yang baru, bukanlah four circle. Meaning sekiranya kita break 61, meaning kita ada petanda untuk price tu buat hyper price pump. Memang cakap kita ada potentially untuk sampai ke 180k, iaitu 4.2 Fibonacci sebelum kita masuk betul-betul dalam real bearish market, iaitu bearish market selama expected untuk 4 year circle sebelum ni adalah 3 tahun. Kita tengok Bitcoin akan jatuh dalam 80% kejatuhan. Kenapa tahun ni tak jatuh seperti mana tahun-tahun sebelum ni? Ada potensi sebab tahun 2021 kita ada buyer yang baru, kita ada company-company besar yang baru, kita dah ada negara-negara dah start buy Bitcoin, collect Bitcoin. Sebab itulah untuk tahun ni ada supposedly kita akan ada huge pump dulu. Yes, kita dah drop hanya,
Daripada ayah high kita 70 sampai ke 32 jatuh banyak, almost 60, hampir 50, hampir 60%. Expectation untuk kita now adalah inilah kawasan penentuan. Sama ada kat sini sekiranya kuartal kanti ataupun company-company besar ni ambil profit, so meaning price ni akan drop dengan drastic untuk expected bearish market. Tapi Zulmo kuartal teori untuk 5 year circle lah, expectation price akan buat hyper price dulu sampai expected 180k. Sekiranya sampai 180k, Zul expectation untuk maybe Elon Musk, maybe MicroStrategy akan jual sedikit dia punya Bitcoin untuk take profit, dan take profit itu akan expectation price tu akan drop. So drop itu nanti expectation untuk 80% daripada kita punya target iaitu 180, iaitu 83% kita akan dapat beli around dalam price iaitu dalam 30 atau 30k ataupun 35, 45. So meaning dalam kawasan ni adalah kawasan adalah good position untuk buy untuk long term in future punya. Apa pun kita tengok pergerakan market dalam market. Untuk currently kita hanya fokus di kawasan 60-65. Sampai jadi kawasan ni, Zul akan sarankan untuk anda semua lock dalam modal. So punya Bitcoin pun Zul akan lock dalam modal. So Bitcoin ialah pergerakan ni, so mostly kita akan expect pada hari Jumaat. So Zul expectation akan more drop ke bawah. More drop ke bawah untuk hari Jumaat untuk last tailline ni, ataupun worst case kita akan expect more drop ke bawah dalam kawasan 42 iaitu kita punya support. Currently 46 menjadi ke resistance balik. So now kita punya real support horizontal adalah kita berada di 42. So boleh berlaku breakout ini untuk price tu push ke bawah, ataupun minggu depan mungkin kita tengok untuk minggu ini price sampai kawasan ni, minggu depan breakout. So minggu depan maybe kita akan ada more price untuk drop bawah sebelum another week kita akan push price naik atas. So inilah kawasan ada boleh berlaku. Yang kuartal more bullish kita akan, ataupun more momentum bullish kita akan tengok price itu berlaku berlaku bounce daripada trendline ni, ataupun price to drop more kawasan ni ke dalam trendline ni. So meaning tak perlu panik. Kawasan ni kita buy sikit, kawasan ni kita buy sikit untuk more long term. Untuk Zul, kenapa Zul tak buy? Cakap Zul currently Zul akan holding Zul punya cash. Cuma ada beberapa coin yang Zul nak buy, iaitu antara yang Zul coin cerita semalam, VeChain dengan Boktopia. Sebab apa? Untuk long term punya Zul nak completekan 10,000 coin untuk coin tu, kemudian tak perlu tengok lah, biarkan saja untuk long term. Sebab apa? Contoh Boktopia, VeChain, dua hanya hold untuk long term expected 5 ke 10 tahun. So macam coin BTC, Ethereum, Solana, Avax ni probably tu akan ambil profit dalam short term, kemudian nanti ada correction balik, tu akan buy balik untuk another holding asset untuk long term punya pegangan. So itulah di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chart yang pertama tadi semalam. Ada yang tanya pasal, ikutkan di ruangan komen, ada pasal Dogecoin dan KuCoin maknanya. So Dogecoin apakah berlaku di Dogecoin? Dogecoin Zul ada 1000 coin, currently still lagi dalam profit. Sebab apa? Zul punya position amatlah bagus di kuartal di Dogecoin. So meaning even jatuh, Bitcoin jatuh sampai 32 pun Dogecoin Zul still lagi dalam keadaan profit. Kenapa? Zul akan tunjukkan chart Zul. So inilah kuartal Dogecoin USD. So Dogecoin Zul punya average per unit berada di mana? Kalau anda tengok ni line Zul punya line biru ni berada di 0.05 sen. So dulu masa awal-awal Zul buy di kawasan ni, iaitu bagus di sini Zul buy tak banyak pun, dia bayar dalam $50 je, dia dapatkan 1000 coin dulu. So expectation now Dogecoin walaupun dah jatuh below ni, still lagi untuk kuartal ada potentially untuk berlaku kenaikan balik. So ini ada something, sekiranya Dogecoin berlaku, so ada good news, expected boleh Dogecoin boleh berlaku kenaikan. So adakah good position untuk buy untuk long term? Kali untuk price ini consider good position untuk anda buy long term. Tapi ingat, Dogecoin inilah kata dalam kategori meme coin seperti Shiba Coin yang semua ni. So kita tak tahu in future, yes projek dia jalan, in future kita tahu mungkin somebody take over, kemudian buat kuartal totally new, boleh berlaku kuartal good fundamental, boleh berlaku expected Dogecoin boleh melakukan kenaikan. Sebab apa? Untuk pergerakan Dogecoin adalah good, menjadi fundamentalnya adalah consider good. Pergerakan dia adalah pergerakan yang menunjukkan pergerakan profit. Kuartal strong buyer jual, nanti expected strong buyer buy balik, expected dia naik balik untuk another push up. Tu 4.2 untuk next push up untuk Dogecoin adalah potentially berada di kawasan 2.68. Tu siapa yang buy kawasan ni untuk long term juga, buy ni lah, buy adalah duit yang expected anda boleh loss. Sebab apa? Dogecoin adalah antara meme coin yang kuartal hot lah dalam pasaran crypto. Dogecoin kuartal ada juga, kedua adalah Shiba Inu. So inilah Dogecoin. Kemudian next coin kita akan pergi KuCoin. KuCoin ada yang bertanya KuCoin. So KuCoin ni kata net BNB. So KuCoin ni adalah expectation untuk KuCoin. Kalau kita tengokkan exchanger, KuCoin berada di nombor 5. So kalau next Binance lah nombor 1. Dua expected Binance ni boleh dikalahkan. Sebab apa? Binance ni memang kuartal
top exchanger dalam crypto, tapi KuCoin adalah tempat coin yang baru-baru. So meaning apa saja coin di KuCoin anda boleh invest, dan sekiranya coin itu dah dimasukkan dalam listing dalam KuCoin, kemudian coin itu dimasukkan pula dalam Binance macam juga tadi Blocktopia expectation akan dilistingkan dalam Binance. Tapi dia buat kajian balik, Blocktopia ni dah lama sebenarnya, dah hampir setahun, dah 2 tahun pun dah kata ura-ura dalam Binance, tapi di dalam Binance pun ada iklankan pasal Blocktopia. So meaning the expectation kan mungkin given time saja Blocktopia akan dilistingkan dalam Binance. So meaning Blocktopia akan melakukan peringkatan nanti. Sebab itulah cakap Zul nak buy dah kata dia punya Blocktopia, completekan dia punya 10,000 coin. Currently Blocktopia Zul ada 2,000 coin di position 0.05, sama seperti mana orang kata di Dogecoin dulu. So meaning untuk kawasan ni ialah good position untuk buy untuk long term. So maybe untuk hari ni ataupun hari besok Zul akan buy completekan Blocktopia, nanti Zul akan updatekan dia punya di Discord channel. So untuk di KuCoin KCY USDT, so ada yang tanya pasal ni, mungkin ada invest dalam kawasan ni. So untuk KuCoin currently pergerakan price ialah macam ni. So net position tu adalah good, strong, kita ada support, kita ada trendline punya, solid trendline, kita akan nampak solid trendline ni. So meaning kalau anda nak invest untuk KuCoin, whatever touch trendline ni ialah good position untuk buy untuk long term, dan whatever price touch atas ni nanti tu akan buat satu ini. Anda nampak satu channel ni. So whatever price touch kawasan trendline ni adalah good position untuk buy. Whatever price touch atas kawasan ni adalah good position untuk anda take out profit ataupun ambil modal. So mudah saja untuk pergerakan KCY ni, untuk pergerakan more long term punya pergerakan. So sekiranya dia break up bawah ni, anda boleh holding dan anda boleh tunggu dia punya last support, iaitu swing low to swing high. Dia punya last support supposedly akan berada di kawasan ini. So inilah box ni. So whatever beras kawasan ni adalah good position untuk buy untuk long term. So, untuk aku kata untuk KCS ataupun KuCoin punya coin. So ini adalah position kat mana nak buy. Sama ada anda kalau drop jatuh kawasan ni, nak tengok drop kawasan ni, kita bertengok dulu price tu perlu break up trendline ni sebelum ada potentially untuk dia drop ke kawasan ni. Drop kawasan ni adalah point untuk anda buy untuk long term punya KCS kalau anda berminat untuk invest dalam KCS coin. So guys, Zul kata itu saja untuk pagi ni. So pun sebelum tu, yes dulu lupa Zul nak pergi ke Solana tadi. Zul ingat Solana, Dogecoin dah, Solana adakah berlaku kenaikan? So Solana kita akan jenguk sekejap beli Solana apakah berlaku di Solana. Okay, Solana apa yang berlaku? So Solana melakukan kenaikan yang drastik tu 3 hari lepas tu, awal minggu hari Isnin ataupun hari minggu lepas tu ada tunjukkan all coin good position to buy. So Solana adalah consider good position untuk buy. So ingatkan Zul buat video itu. Di video tu ingatkan untuk Ethereum ada pasal Solana. Anda boleh tengok balik near Epic, BTC, Epic, EC40. Yes, ini coin ni 13 hari lepas, 2 minggu lepas tu ada buat ini. Ada Ethereum, Solana, Luna, Avax good position untuk buy ataupun tidak. Seperti dia di video tu dekat Luna adalah good position untuk buy. Sebab apa? Price itu berada macam tu. Kita guna basic, simple. Kita guna simple saja. Anda draw daripada swing low, harga terendah dan harga tinggi. Cari dia punya Fibonacci, golden packet. Whatever price drop dalam kawasan box ini, anda buy saja untuk long term. Kalau anda all in pun tak ada masalah. Sekiranya dia drop bawah, tak masalah. Kita akan boleh buy lagi. Sebab apa? Given time price itu akan naik atas. Tapi untuk Solana ni, Solana Avax, Solana ni kalau drop kawasan ni memang tu seperti dia akan takkan drop lagi below ni, kecuali Bitcoin masuk dalam bearish market. Kalau Bitcoin masuk dalam bearish market, Bitcoin drop 84%, barulah kita akan nampak Solana ni akan jatuh another 80% 90% ke dalam kawasan net support dia, iaitu di kawasan $20. So kalau sampai kawasan $20 memang tu akan buy dengan banyak lah untuk Solana, untuk net push up ataupun net seburan untuk dalam dunia kripto. So untuk currently kita dah breakout satu-satu. So net support, net resistance adalah poli dalam 150. So meaning kita berada dalam channel ni. So price ini adalah expectation dia akan movement dalam kita breakout. Now expectation kita journey untuk kawasan ni, iaitu kawasan kita net resistance horizontal 147 dan kita punya trendline. So kawasan ini adalah good position untuk Solana sampai breakout lagi, meaning kita akan sampai ke major resistance. Breakout major resistance iaitu 222, meaning barulah kita akan target all time high baru, expected untuk push price maximum berada di kawasan hampir $850 per
coin. So meaning Solana adalah good position untuk buy untuk long term, iaitu so kalau sekarang ni nak buy lagi, consider yes boleh buy juga, tapi untuk new holder ataupun orang yang tak ada lagi Solana, yes boleh beli sekarang tapi buy sikit ya, 20% 30%, jangan all in lagi. Tapi siapa yang nak buy kawasan ni, anda layan dulu profit, SBR dia naik dulu, nanti kita akan anda boleh ambil TP sikit whatever di kawasan quarter support resistance ni. Kalau ada correction, anda boleh jual, buy balik menggunakan profit yang anda ambil itu untuk dollar cost average. Meaning anda dapatkan coin itu secara percuma tanpa mengeluarkan modal. So meaning average anda akan drop ke bawah. So meaning setiap kali dropping itu, anda punya position akan kata kalis bearish market, seperti mana seperti berlaku Dogecoin, kita nak buy di lantai. So biar price tu naik atas pun kita tak ambil profit, price jatuh balik still lagi kita dalam profit, kita tak kacau kita punya modal. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Dan sebelum Zul akhiri, siapa nak join punya YouTube membership, senang saja. Sebab apa, Zul punya YouTube membership akan ada, Zul akan guna Discord, Zul ada Discord channel akan gunakan link baru. So meaning siapa yang dah membership dan ingin join membership, senang saja anda klik button join ini. Kemudian lepas klik button join ni, anda pergi ke dia punya YouTube ni, ada home, video, playlist, community. Anda tekan saja membership ni. Dalam membership ni akan ada link baru untuk ke grup Discord untuk bulan 20 untuk bulan 4 ini tahun 2022. So ini guys, jumpa anda di sana. So, sebarang kata pergerakan buy sell Zul akan sharekan di sana. So jumpa lagi untuk besok hari, tapi Zul tak janji sebab apa, untuk Zul akan bercuti sama pagi Jumaat. Ni hari Jumaat Zul cuti. Jumaat Zul akan balik kampung untuk buka puasanya sebab 2 hari. Tapi Zul akan cubakan upload video, mungkin tak upload tak seperti inilah, mungkin Zul akan record Zul punya analisis dengan phone saja. Kemudian Zul akan updatekan pergerakan untuk di Zul punya YouTube channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada orang lain. So jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye bye.